Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam wa tahiyyatul Islam wa hiya salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersua lagi dalam siri kita pengajian maqasid syariah ataupun asas-asas kepada maqasid syariah, ilmu maqasid. Sebelum ini kita telah menceritakan tentang peringkat pengajian ilmu maqasid itu sendiri. Adanya ilmu maqasidul kalam, peringkat pertama maqasidul kalam atau maqasidul khitab. Iaitu kita memahami makna ayat Quran ataupun hadis. Dan bagaimana kita faham dia. Itu tujuan utama, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat tersebut. Apa yang diingin oleh Nabi SAW daripada hadis tersebut. Itu dia maksudnya, kehendak makna ayat tersebut. Kemudian kita sebut peringkat kedua maqasidul ahkam, apakah tujuan daripada hukum hakam yang ada dalam ayat Quran dan hadis yang kita sebutkan. Dalam hadis itu apa dia punya hikmah-hikmahnya, apakah rahsia-rahsianya, kenapa hukum itu dibuat. Itu dipanggil maqasidul hukum, maqasidul ahkam, tujuan hukum hakam. Jadi ini peringkat yang pertama kita katakan bahawa ia berkaitan dengan dilalat, dengan bahasa Arab itu sendiri, itu utamanya. Dan yang kedua maqasidul ahkam ini berkenaan dengan ta'lil. InsyaAllah pada hari ini kita sambung berkenaan yang kedua ini. Dan inilah perbincangan yang besar lah yang kita sebut dalam bidang maqasid ini sendiri. Walaupun maqasidul al-kalam dan juga maqasidul khitab itu perlu dan sangat perlu. Jika seorang itu tidak memahami maqasidul khitab, maka tidak boleh sampai ke peringkat yang seterusnya, itu maqasidul ahkam. Jadi dia perlu kepada maqasidul khitab itu dahulu. Memahami makna-makna Al-Quran, memahami melihat kepada tafsir-tafsir, melihat kepada syarah-syarah hadis Nabi SAW untuk memahami makna dia. Baru kita boleh menafsirkan apa yang terdapat dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Kan? Begitu juga selepas itu kalau kita dah faham maknanya, jadi kita kena tahu apa yang dipanggil maqasidul ahkam, iaitu maqasid hukum hakam. Dan inilah yang dibincang luas dalam bidang maqasid. Yang inilah yang diambil, beri perhatian yang banyak. Walaupun yang pertama pun kena ambil, yang kedua ni pun kena ambil. Yang kedua ni memanglah pembincangan dia yang betul-betul lah berkenaan maqasid syariah itu sendiri. Jadi hari ini insyaAllah kita akan bincangkan tentang yang kedua itu. Pertama kita sebut tentang dilalat, makna-makna dia. Yang kedua ini, itu maqasid ahkam berkenaan dengan ta'lil. Itu yang dipanggil sebagai alasan. Jadi ta'lil ini ataupun alasan ini kita terjemahkanlah. Tak saya terjemahkan ta'lil itu alasan daripada perkataan illah. Allah la yu'alilu illatan. Illah ni maksud sakit ataupun perkara benda yang ada masalah tu kat situ. Sebab lah kita panggil, sebab, alasan. Tapi dia lebih kepada maksud alasan lah. Saya terjemah kepada maksud alasan supaya dia adalah lebih luas daripada maksud sebab dan lebih luas daripada makna hikmah itu sendiri. Sebab apa? Sebab hampir dengan sebab, tapi dia bukan hikmah kadang tu berlainan dengan sebab dan dia ada perkara-perkara yang lain. Oleh itu kita sebut perkataan alasan lebih meluas dan lebih umum lah. Kita gunakan perkataan ta'lil ini. Jadi ta'lil ini, dalam kita memahami maqasidul syarak, kita bertanya apakah maqasidnya, apakah rahsianya hukum hakam ini, apakah tujuannya, kenapakah. Jadi kenapakah, persoalan kenapakah itu, bagaimanakah, kenapakah. Jadi itu dipanggil satu persoalan yang betul tentang ta'lil. Mencari alasan kenapa. Kan? Jadi oleh itu perlu kepada ta'lil ini. Nak mengenal dia. Mengenal kepada maqasidul syarak ini perlu kepada ta'lil. Selain perkataan ta'lil, dia ada satu istilah yang lain digunakan pakai dengan taqsid. Ini lebih jelas lah berkenaan dengan perkataan qasada, maqsid itu taqsid.
memaksudkan kan, ataupun mencari maqasidnya itu, taksib. Jadi perkataan taksib dan ta'lil itu adalah perkataan yang dekat, tapi ta'lil itu lebih luas, lebih kepada makna, kepada wasfun zahirun. Ta'lil itu illah lah kita sebut, iaitu wasfun zahirun muntabitun munasiban lil hukmi. Itu satu sifat, illah itu satu sifat yang sesuai, munasib lil hukmi, muntabitan. Dia ni tetap, tidak berubah. Maksudnya dia kekal, dia tidak akan berubah, mana pun dia tetap macam tu. Dia tak akan berubah. Itu dipanggil sifat yang tetap. Wasfun zahirun, zahir, jelas. Dia tak, bukan tersembunyi. Maksud tak nampak dia punya dia punya sebabnya itu ataupun alasannya itu. Kerananya itu. Tak nampak. Jadi yang tersembunyi itu tidak dipanggil sebagai illah. Yang betul lah. Jadi syarat dia adalah wasfun zahirun, sifat yang zahir, mundabitun, hendaklah dia tetap berubah. Berubah mengikut orang, kan, mengikut keadaan, dia tak berubah. Kan, dia mesti macam itulah dia. Benda tu tetap. Itu mesti kepada satu illah, satu sifat yang tetap. Wasfun zahirun mundabitun munasibun lil hukmi. Satu perkara yang sesuai. Illah tu mesti sesuai kepada hukum. Dia tidak boleh tak sesuai. Tak sesuai macam mana kita nak beri hukum? Kan? Kan? Kita kata arak itu haram. Kenapa? Sebab air dia putih. Sesuai tak? Tak sesuai. Kan? Sebab apa tak kena lah. Dia bukan kesesuaian pada situ. Jadi kesesuaian itu munasiban lil hukmi itu adalah contohnya memabukkan, membahayakan. Iaitu benda itu sesuai lah. Mengatakan benda itu haram. Hukum dia haram sebabnya akal kita merosakkan akal kita. Itu dipanggil kesesuaian itu. Jadi kita akan bincangkan berkenaan dengan ta'lil ini. Sebenarnya itu kisah yang begitu panjang berkaitan ta'lil ini, dan inilah perbincangan yang utama dalam maqasid syariah itu sendiri. Jadi apabila kita sebut ta'lil, dia ada dua. Kalau kita lihat kepada ulama usul fiqh itu sendiri, dia ada dua cara untuk ta'lil. Ta'lil bil wasfi dengan ta'lil bil hikmah. Ta'lil bil wasfi maksudnya mencari alasan dengan sifat. Sifat kepada hukum itu, apakah masalah dia? Apakah penyebabnya? Apakah alasannya? Sifat dia. Sifat kepada berlakunya sesuatu itu. Kan sebab hukum itu. Nanti kita akan lihat, saya beri contoh. Sekarang nak terang ke konsep dulu. Kemudian kita kata ta'lil bil hikmah, iaitu mencari alasan bagi hikmah. Hikmah itu itulah kita sebut tadi, rahsia-rahsia itu hikmah. Jadi dia ada berbeza, dia ada sifat dan juga hikmah. Walaupun hikmah itu dia ada sifat jugalah. Jadi dua perkara yang berbeza lah daripada dia berbeza. Ada penyamaan kalau kita lihat dalam beberapa sudut, tapi dia ada berbeza. Dia berbeza dan berbeza dengan sebab. Sebab ni kalau dalam usul fiqh dia tidak sama dengan illah. Sebab apa? Sebab ini dia perkara yang luar. Okay. Jadi illah itu, ta'lil itu sama ada dengan sifat ataupun dengan hikmah. Jadi perbincangan kita adalah dengan hikmah, kerana kita cerita tentang maqasid syariah itu sendiri. Jadi hikmah itu macam mana? Itu perkara yang kita panggil perkara yang halus, yang diraihkan oleh syarak. Kan? Itu rahsia-rahsianya. Itu hikmah. Kalau illah ini satu perkara yang kita katakan dia ni tetap, dia tak berubah. Jadi kita akan beri contoh. Contohnya berbuka puasa ataupun jamak qasar bagi orang yang bermusafir. Contoh kita beri hukum bagi orang yang hukum bagi orang yang bermusafir itu apa dia? Boleh berbuka puasa ataupun boleh jamak dan qasar bagi orang yang yang bermusafir. Jadi apakah ilahnya? Para ulama mengatakan bahawa ilahnya adalah musafir itu sendiri. Kita musafir itu sendiri. Dia bukan perkara lain. Ilah dia, sifat dia adalah musafir itu sendiri. Kan? Jadi maksudnya sebab apa kena boleh buka puasa? Sebab dia musafir. Alasannya adalah musafir. Sebab apa boleh jamak dan qasar? Jamak solat
Jamak solat maksud kita kumpul iaitu Zuhur dan Asar, ataupun Maghrib dengan Isyak. Ataupun dalam solat Zuhur dalam waktu Asar, ataupun solat Asar dalam waktu Zuhur. Kan? Kita kumpulkan dia. Ataupun solat Maghrib dalam waktu Isyak, ataupun solat Isyak dalam waktu Maghrib. Jamak takdim, jamak takhir. Kemudian qasar kita boleh pendekkan. Yang 4 rakaat kita boleh ringkaskan. 2 rakaat Zuhur, 2 rakaat Asar. 3 rakaat Maghrib, 2 rakaat Isyak. Kan? Jadi kita boleh qasar, jamak qasar. Sebab apa? Sebab musafir. Ilah dia ulama kata musafir. Walaupun ada orang mengatakan kenapa boleh buka? Dikatakan sebagai adanya kesulitan, masyaqqah. Sebab apa? Dia ada alasan jamak dan qasar bagi orang berpuasa ini adanya kesulitan, adanya kepayahan, susah. Dah musafir, nak kena puasa lagi, kena solat lagi ke waktu. Kalau kita pergi naik kapal terbang, tak cukup. Kan? Nak kejar-kejar waktu Zuhur Maghrib dengan Isyak bukan apa ni waktu yang apa ni panjang, kan? Nak tunggu dah 1 jam, nak pergi dah beratur kat kat kaunter, nak beratur bagaj, berapa jam kat situ bertunggu, kan? Jadi memakan masa. Jadi kita boleh jamak qasar. Sebab apa? Masyaqqah, susah lah. Nak tekan terkejar-kejar, nak sembahyang pun tak sempat nak. Jadi tak boleh nak buat macam tu. Jadi boleh dijamak dan qasarkan. Itu tujuan tu. Jadi dikata masyaqqah, susah. Payahnya, sulitnya. Jadi tu hikmahnya sebenarnya. Ilah juga, alasan juga. Ta'lil dia adalah susah. Tadi kata ilah tadi dengan sifatnya adalah ilah itu sendiri. Yang kita kata beza dengan sifat dan juga hikmah itu musafir itu sendiri. Dan kita kata musafir itu adalah ilah dia sendiri ataupun alasannya sendiri. Tapi kata hikmah itu adalah dalam masyaqqah itu sendiri. Kepayahan. Ada beza sikit kat situ. Kita tengok macam mana. Kemudian hukum dia, apabila kita lihat seorang yang bermusafir ini, maka hukum dia rukhsah, dibenarkan untuk buka puasa, boleh jamak dan qasar. Itu yang perkara yang sangat penting lah. Sebab apa? Kita tahu ada musafir, sebab dia musafir inilah tak kisahlah musafir macam mana pun, maka dia bolehkan buka puasa, boleh jamak qasar. Tujuan dia, hikmahnya untuk mengangkat kesulitan, kepayahan, untuk memudahkan urusan dan sebagainya. Dan ada satu perkara lagi, itu maqsid. Tu dia. Kan? Jadi kita boleh bezakan. Bagaimana kita nak lihat ta'lil itu daripada sudut pandangan ulama. Dia bukan perkara yang sama kalau kita lihat hikmah, walaupun dia ada perkataan yang sama, dia pembincangan yang sama, tapi perkara itu berbeza-beza. Tapi inilah yang dibincangkan dalam maqasid syariah. Kalau maqasidnya apa dia? Maqasid dia lebih umum lagi. Hikmah ni diberikan hukum bagi setiap, biasanya pada setiap hukum hakam itu. Hukum bermusafir, hukum ambil wuduk, kan? Jadi hikmah pada tiap-tiap tempat. Adapun maksud ini lebih besar daripada itu. Jadi maksud ini lebih luas. Termasuklah ada hikmah, termasuklah dia tu hikmah illah. Jadi oleh itu kita kata maksudnya adalah kemudahan bagi hamba, kan? Memudahkan, raf'ul haraj. Itu tujuan syarak, maqasidnya. Jadi dia ada perbezaan kat situ. Ini kita kena kenal lah. Ini sebelum kita nak masuk mendalam cerita tentang illah, cerita tentang hikmah, cerita tentang maqasid. Ini perkara ni kita kena jelas dulu. Kalau tak faham ni, maka kita pakai bedal je. Kan? Jadi biasanya hikmah ni, dia ada masalah. Dia ni berubah mengikut keadaan. Oleh itu kita panggil sebagai satu perkara yang diraihkan oleh syarak dengan cara halus. Kan? Dengan makna yang halus. Iaitu mengangkat segala bentuk kesulitan. Mengangkat segala bentuk kepayahan. Maksud ketepikan masalah-masalah payah susah ni untuk tepi. Tapi kalau kita lihat pada masalah musafir ini, kita lihat pada masalah orang bermusafir ini, bahawa kita akan dapati bahawa orang musafir ni tak semesti dia payah. Betul tak? Kan? Kalau kita naik ke terbang, kan? Orang payah ke? Orang senang je pergi naik ke terbang pun dah. Selain dah waktu maghrib tadi lah kita sebut, kan? Contohnya waktu flight pukul berapa? Pukul 11 pagi. Ya, contohnya, atau pukul 12 pagi, kan, nak pergi ke mana, ke Sabah, Sarawak, sejam 2 jam sampai dah, kan. Jadi dia tidak makan masa, dia tidak memayahkan
Kan? Ada orang sesenang je, tak ada apa pun. Tapi ada orang sepayah, mengikut orang, ikut keadaan. Jadi kita katakan hikmah itu, dia berubah-ubah. Ini dikatakan tidak tetap. Ghairu mundabitah. Hikmah ni tidak tetap, maksudnya hukum bertukar-tukar. Tapi kalau musafir itu, sebut je musafir, boleh dah buka puasa. Tapi kalau dia payah, tak payah pun, kalau tak payah pun dia pergi musafir, tak payah pun, senang je naik kelas business class naik kan. Duduk kat business lounge duduk situ sedap seronok je, aircon semua ada, wifi semua ada, seronok je dah. Kan? Kereta semua tunggu kan. Dia tak perlu dah goyang kaki je, kan, sampai tu dekat lapangan terbang, naik tu pesawat terbang. Tak ada orang buat kerja. Jadi ada orang senang. Jadi dia boleh juga buka puasa. Dia boleh juga jamak qada sebab dia musafir. Tapi hikmah tadi tidak ada pada dia. Itu apa? Supaya susah tu tak ada bagi dia. Tapi dibenarkan bagi dia sebab kita katakan ilah itu tetap. Itu dengan sifat dia tu bermusafir, maka dibenarkan berpuasa. Ini kita nak terang. Saya panjangkan sikit supaya kita nak fahamkan perkara ni. Jadi hikmah itu berbeza. Jangan kita kata dia tetap. Sebab apa? Kemudian kita kata kenapa haram macam ni? Sebab dia ni ada penyakit, contohnya orang kata haram makan babi. Orang kata apa? Sebab apa? Ada bakteria lah, penyakit lah, membawa penyakit. Kita katakan berubah. Sekarang ni ada teknologi makan, boleh bunuh kuman, boleh macam-macam dah. Jadi kita kata, dah tu, tak ada dia. Kan maksudnya boleh bunuh kuman, kita boleh apa, lepas tu boleh makan. Itu jadi masalah kepada kita. Jadi kita katakan ilah itu, apabila Allah SWT mengharamkan babi, maka haramlah babi itu. Tak ada dah kita kata sebab dia ada kuman. Kita boleh sebut, macam kita sebut masyarakat tadi ataupun kesulitan bagi musafir itu, nanti kita boleh bercakap kata dia ada bakteria membahayakan. Memang pun babi itu ada virus, ada kuman yang membahayakan kepada manusia. Bahaya sungguhlah. Jadi tidak dibenarkan oleh syarak. Jadi itu dia yang kita kena faham. Dan yang kita kata hikmah. Jadi sebab hikmah ke tak hikmah ke, ilah itu masih tetap ada. Itu kita kena faham. Begitu dalam maqasid. Maqasid ni lebih umum. Dia melakukan semua sekali lah. Itu kemudahan bagi seorang maksudnya memudahkan tujuan. Allah Subhanahu Wa Taala bolehnya, rukhsahnya bagi seorang yang bermusafir itu buka puasa, boleh jamak dan qasar. Maka itu dipanggil kemudahan bagi seorang hamba. Allah bagikan mudah. Raful haraj. Kan? Walaupun tak ada kesusahan, tapi itu dah Allah sayang pada hambanya. Kadang walaupun ada pernah guru saya menceritakan tentang bahawa orang kata zaman sekarang ni musafir senang je, nak ke terbang kan. Tapi dia kata gini, dia ada masalah. Kadang-kadang delay, jadi masalah. Jadi delay, kadang-kadang nak pergi sana dah sejam sebelum kan. Nak ambil banyak. Jadi dia kata payah juga sebenarnya. Kalau kita perhatikan betul-betul bahawa ni memang payah. Kadang tertinggal barang kadang. Jadi menyebabkan perkara-perkara yang perlu dibawa dokumen. Jadi menyebabkan benda itu sebenarnya payah. Contohnya kalau dia tak sembahyang jamaah, akhirnya tinggal sembahyang. Ataupun buka puasa, akhirnya tak makan tengah berpuasa kan. Sebab apa? Terlalu sibuk dengan dia punya musafirnya. Jadi kita katakan bahawa tujuannya itu adalah bukan hanya sekadar untuk memudahkan hamba, tapi adalah sebagai meraihkan hamba. Allah Ta'ala meraihkan hambanya. Tuhan meraihkan hambanya. Dalam berbagai bentuk pun. Walaupun senang ke susah, itulah dia. Sebab Allah tetapkan benda itu. Itu dia panggil ketetapan. Kita kena faham perkara tersebut. Jadi itu konsep yang kita cerita tentang ta'lil illah, apa itu illah, apa itu hikmah, apa itu maksud. Itu yang perkara yang faham. Seterusnya dalam kita menceritakan maqasid ini, ataupun ta'lil ini, dia ada panggil dengan hikmah. Ataupun yang kita sebut tadi jalbul masalih, yang maksud itu mengambil segala bentuk maslahah, jalbul masalih wa dar'ul mafasid, meninggalkan, menolak segala bentuk kerosakan ataupun keburukan dan mengangkatnya. Menolak dan angkat. Tolak maksudnya dia tak ada ni, kita tolak dia. Ataupun dia ada, kita angkat dia. Tu dia. Itu maksud menolak wa dar'ul mafasid wa raf'uha, dan mengangkatnya. Maksudnya dia ada, tapi kita kena angkat dia, kita keluarkan dia. Jadi ini istilah-istilah yang dikatakan ta'lil tadi. Jadi ta'lil ini dalam konsep bahawa syariat itu mempunyai maslahat. Itu yang kita bincangkan. Jadi kita bincang ke perkara yang lain. Jadi bagaimana cara mengenal pasti maqasid itu sendiri. Kita cerita tadi, ta'lil, alasan. Okey, kita sebut tu illah dia. Kita kata ini hikmah dia. Kita kata ini maksudnya.
Tapi kita nak katakan, bagaimana kita nak kenal itu maqasid? Betul ke itu maqasid? Jadi para ulama meletakkan cara-cara bagaimana nak mengenal pasti itulah maqasid. Ada beberapa cara seperti mana yang disebutkan oleh Imam Syatibi, Imam Ibn Ashur. Imam Syatibi sebut dalam kitab beliau, jilid kedua, faslun fi bayani ma yu'rafu bihi maqsud syara' min tashri'il ahkam. Fasal pada menjelaskan untuk mengenali maksud syarak itu sendiri, maksud syarak daripada pensyariatan hukum hakam. Jadi cerita tentang bagaimana nak mengenali maqasid itu sendiri. Kalau Ibn Ashur sebut kataan dengan kata apa? Turku itsbatil maqasid. Cara-cara untuk mengisbatkan, menetapkan maqasid syariah itu. Jadi perkara ini sangat penting. Sebab kita nak ta'lil tadi, kita nak mencari alasan itu, maka kita perlu tahu mengenali maqasid itu. Ma'rifatul maqasid itu kita kena tahu. Jadi cara yang pertama adalah al-istiqra'. Al-istiqra'. Apa itu istiqra'? Itu kita mengetahui alasan itu, ta'lil itu secara istiqra', secara menyeluruh, induktif. Apa dia panggil? Secara menyeluruh, secara suruh menyeluruh ke. Kita ambil semua tu menyeluruh. Yang kedua dipanggil mengenali maqasid itu hanya dengan kita melihat perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulnya secara yang jelas. Allah kata ini dilarang, maka di situlah kerosakan. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala kata Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita, di situlah ada kebaikan. Itu maksudnya hanya sekadar Allah Subhanahu Wa Taala menyebut itulah perintah, maka itulah kebaikan. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyebut bahawa itulah melarang kita, maka di situlah keburukan. Jadi itu dipanggil mengambil daripada hanya sekadar dengan melihat perintah dan juga larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga adalah kita melihat ucapan-ucapan yang menunjukkan perkataan maqasid itu sendiri. Menceritakan makna maqasid itu sendiri. Dan yang terakhir, seperti mana yang disebut Imam Syatibi, bahawa syarak apabila dia senyap bermakna kepada satu hukum yang semestinya sepatutnya ada perkara tersebut tapi tidak dibuat, maka perkara tersebut dipanggil tujuan syarak. Walaupun sepatutnya Allah Subhanahu Wa Taala perintah benda itu, tapi Allah Subhanahu senyap, tak perintah kepada kita. Bermakna di situlah tujuan syarak. Di situlah tujuan syarak. Nanti kita akan jelaskan. Saya jelaskan satu-satu insya-Allah. Jadi yang pertama istiqra'. Al-istiqra' itu. Istiqra' ini dia ada dua peringkat. Seperti mana yang disebut oleh para ulama lah, adalah perbahasan Imam Syatibi dan juga Ibn Ashur. Yang pertama, peringkat pertama adalah melihat ke semua dalil-dalil hukum. Melihatlah semua. Apabila kita kumpulkan semua sekali, maka dia akan melihat dia ada persamaan di antara setiap hukum itu. Kan? Contohnya Nabi melarang bai'ut ta'am qabla qabdih. Berjual makanan sebelum ambil. Tak dibenarkan. Ataupun menjual makanan dengan cara nasiah, dengan cara riba. Tak boleh. Melarang daripada menyuruh makanan. Kan? Jadi larangan ini, larangan jangan jual makanan sebelum ambil, larangan daripada riba, larangan daripada menyuruh makanan. Maka sebab apa? Kerana boleh menyebabkan hilangnya makanan dalam pasaran. Kan? Apa kita beli makanan tak ambil lagi ni. Jual dah makanan tu. Kan? Maksudnya makanan tak ada. Tapi kita jual. Jadi menyebabkan terbantuknya proses penjualan makanan di pasaran. Ini jadi masalah. Jadi oleh itu larangan itu kan, seperti menyuruh makanan kan. Tak ada makanan. Simpan makanan kan. Tak ada. Akhirnya menyebabkan harga naik. Ataupun menjual makanan dengan cara riba kan. Beli makan ni tambah sikit kan, dengan makan. Beli daging, contohlah beli daging, beli daging yang ni daging lembu, ni daging tu kan. Tapi yang tu kena lebih sikit sebab ni daging kambing tu hanya kan. Jadi yang ni daging rusa contohnya. Jadi akhirnya pertukaran itu yang membahayakan penjualan itu sendiri. Jadi masalah dalam
pemasaran makanan itu berlaku kecelaruan, kan? Jadi tujuan syarak adalah untuk melariskan makanan itu. Kalau simpan tak boleh, dengan cara jual makanan tak ambil lagi dah jual. Jadi untuk tujuannya Allah Subhanahu Taala tujuannya apa? Untuk suruh benda tu ada dalam pasaran, bukan je tak dapat, kan? Orang menyorok makanan, pada zaman sekarang ni orang kata harga naik, dia sorok makanan, kan? Dan yang keduanya adalah untuk memudahkan makanan itu ada di pasaran. Jadi ini tujuan. Kita ambil ni larangan. Nabi kata ni larangan, jangan beli barang sebelum ambil. Ni jangan dengan cara riba. Ni jangan kita sorok makanan. Ihtikar. Dalam masalah panggil ihtikar. Maka dengan pasal tersebut, maka kita katakan tujuan syarak ni, dah kita nampak semua larangan-larangan ni, kita kumpul, kita kata tadi, dengan melihat semua dari hukum ni, maka kita kata, tujuan syarak adalah untuk melaksanakan makanan di pasaran untuk memudahkan manusia untuk dapatkan makanan. Iaitu marhalah yang pertama atau peringkat pertama dalam mengenali istiqra' itu. Melihat dalil hukum, kita kumpul, akhirnya kita kumpul semua dalil itu, akhirnya kita dapat satu tujuan syarak. Okey. Yang kedua adalah kita mencari illah dia, seperti mana kita sebut tadi. Illah ni sebenarnya dia hampir kepada maqasid itu sendiri. Illah yang disebut tadi lah, illah sama ada hikmah ke, dengan sifat ke, dia hampir kepada maqasid itu sendiri. Walaupun maqasid itu lebih luas, dia menunjuk kepada illah itu sendiri, tapi kita katakan illah ni biasa kita tunjuk kepada setiap hukum hakam itu. Kenapa kena berwuduk, kenapa kita kena kita kena tak makan, dilarang makan babi dan sebagainya, itu secara rinci setiap hukum hakam. Tadi umum, kita kumpulkan satu masalah, akhirnya mengumpul satu konsep yang luas. Itu dipanggil maqasid syarak yang secara luas. Sekarang ni illah-illah itu kita kumpul pula. Tadi dalil, yang ni illah yang kecil tadi, kita kumpul dia. Contoh dia. Kita kumpul semua tu, istiqra' dia panggil. Maka kita contohnya, Nabi melarang an-nahyu an yahtubal muslim ala khutbati akhi. Melarang seorang muslim itu meminang di atas pinangan saudara dia. Ataupun Nabi melarang kepada saudara ni an yasumal muslim akhahu. Kan, ala akhi. Maksudnya tak boleh tawar-menawar di atas saudara dia. Dia jual, yang tu pun nak jual juga. Ya, nak tawar-menawar, tak boleh. Nabi larang. Jadi kita lihat dalil dia, kat situ larang, kat sini tak boleh di atas saudara dia. Yang ni pun tak boleh atas saudara. Tujuannya apa? Untuk mengekalkan ukhuwah itu sendiri. Jadi kita dapat kumpul. Kita kumpulkan, ni illah dia, ni illah dia, ni illah dia, ni alasannya, ni hikmah. Jadi kita kumpulkan hikmah dan illah itu, maka kita dapat satu tujuan yang besar, maksud yang besar itu mengekalkan ukhuwah di antara orang Islam. Tengok. Jadi ini dia panggil istiqra'. Kita kumpul baru kita jumpa. Kemudian kita lihat lagi dalam pembincangan maqasid asliyah dan juga juz'iyah. Contohnya perkahwinan. Maqasid asliyah mengatakan bahawa perkahwinan itu, maqasid asliyah maksudnya maqasid utama. Saya terjemah. Maqasid utama itu apa? Tujuan perkahwinan adalah untuk beranak pinak lah. Dan untuk memenuhi alam ini. Sebab kahwin itu untuk kita beranak pinak. Untuk melahirkan. Ya. Itu tujuan utama dia. Tapi tujuan yang diikuti tabi'ah sekundernya, dia premier maqasid premier, maqasid sekunder lah kita panggil. Itu apa tujuan yang kedua? Kita kahwin. Berseronok dengan isteri lah, kan? Berseronok dengan isteri, dengan berbaik, dengan bermesra anak kita, kan? Lepas tu kita dapat merealisasikan, kita relax. Kat dalam keluarga kita relax. Itu tujuan yang kedua. Dah kita kahwin. Maka kita dapat yang kedua ini. Maksud maqasid yang kedua. Okey. Jadi macam mana kita boleh ambil daripada maqasid asliyah itu, maqasid primer ataupun maqasid utama itu sendiri? Itu pertama sekali adalah tujuan untuk duduk tinggal. Untuk kita bermesra dengan anak pinak kita. Itu apa dia tujuan dia? Tujuan kita duduk sekali, duduk bersama dengan anak-anak kita, kan? Tujuan dia untuk adanya zuriat itu sendiri. Tanasul. Itu maqasid kita keluarkan daripada maqasid yang utama. Maqasid primer. Daripada maqasid yang sekunder. Kan? Apa yang kita boleh dapat? Al-ukhuwah, persaudaraan, boleh mengekalkan kaum kerabat kita, kan?
Dengan apa? Kita melihat daripada dalil-dalil yang melarang supaya janganlah kita orang tu menang di atas pindangan saudaranya. Jangan kita melihat larangan daripada seorang itu tawar-menawar di atas tawar-menawar saudaranya. Kan? Jadi perkara-perkara itu menunjukkan ukhuwah itu sendiri. Jadi tujuan daripada maqasid yang kedua ataupun maqasid tabi'ah atau sekunder itu untuk mengeluarkan makna-makna ini. Jadi itu dikeluar, apabila kita keluar maka kita jumpa maqasid itu dengan istiqra' kita kata tadi. Jadi di antara maqasid asliyah dan juga maqasid al-juz'iyah. Itu juzuk dia lah, apa kita lihat secara juzuknya. Secara prinsipnya macam tu. Kita ambil daripada asliyah dia yang utama, maqasid utama, patut maqasid tanah dia, maka itulah yang mengeluarkan maqasid yang sebenar. Kita akan dapat konsep itu dipanggil istiqra'. Kita kumpulkan makna-makna maqasid syariah itu sendiri. Okey. Yang tu yang pertama. Cara yang pertama kita sebut tadi istra'. Mengumpulkan. Kita mengumpulkan semua sekali. Melihat semua sekali. Okey. Yang seterusnya adalah dengan hanya sekadar pentah dalangan yang disebut secara jelas dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Panggil mujarradul amri wan nahi. Inilah yang disebutkan oleh Imam Syatibi. Seperti mana disebut Ibn Qayyim kata, di mana terdapat perintah Allah, di situlah kebaikan. Di mana terdapatnya larangan Allah, di situlah keburukan. Segala bentuk keburukan, di situ adalah larangan Allah Ta'ala. Di mana perintah Allah, di situlah segala bentuk kebaikan. Jadi kita yang ikut je. Itu cara yang mudah untuk kita memahami dalam memahami maqasid syariah itu sendiri. Jadi di antaranya kita faham Allah Subhanahu Wa Taala sebut wallahu la yuhibbul fasad, sungguhnya Allah tidak suka kepada perkara kerosakan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sungguhnya Allah suka kepada kamu yang mudah, tidak suka kepada kamu perkara-perkara yang susah ni. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Tidak aku jadikan, dia jadikan kepada kamu ini agama ini susah, payah, sempit, sulit kan. Jadi ini dah dia. Jadi dengan hanya perintah itu, Allah kata la taqrabu zina, jangan kamu mendekati zina. Jadi dengan hanya perintah itu, itulah keburukan. Larangan tadi, la taqrabu, jangan kamu mendekati zina. Allah Subhanahu Wa Taala memerintah kita supaya aqimus solah wa atu zakah, dirikan solat dan tunaikan zakat. Maka di situlah perintah, itulah segala bentuk kebaikan yang ada. Itu kena faham. Yang ketiga, cara kita nak mengenali maqasid syariah ini, yang pertama istiqra', kita kumpul. Yang kedua, hanya sekadar perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu di situ adalah maqasid, itu baik dan itu buruk. Dan yang seterusnya adalah ucapan-ucapan yang menunjukkan itu adalah maqasid. Kan? Kebalikan kepada kita. Ataupun kita patut syurga. Kamu buat perkara itu, kamu dapat syurga. Kamu pergi berdapat manfaat. Kan? Ataupun dapat keburukan. Yas'alunaka 'anil khamr wal maisir. Qul fihima ithmun. Mereka bertanya tentang arak dan judi itu. Qul fihima ithmun. Katakan pada itu ada dosanya. Jadi beratnya perkataan dosa itu menunjukkan di situlah keburukan yang ada. Kan? Jadi ini dia. Kita kena faham daripada ucapan syarak itu sendiri. Kemudian yang seterusnya, yang terakhir yang kita boleh jelaskan, perkara yang kita nak tahu bagaimana itu mengenali maqasid itu sendiri. Ta'lim, kita cerita ta'lim itu nak kenal maqasid itu macam mana. Itu dengan sukutu syari', kita kena jelas perkataan sukutu syari' an syar'iyatil amal ma'a qiyamil ma'na al-muqtadalah. Ini yang disebutkan oleh Imam Syatibi. Iaitu senyap syara', itu Allah Subhanahu Wa Taala juga Nabi SAW senyap pada sesuatu hukum, untuk mengamalkan suatu hukum walaupun boleh diamalkan ketika itu tapi tidak disebut. Bermakna di sebaliknya itu adalah tidak disyaratkan itu adalah perkara tujuannya. Tujuan Allah tak nak syarat, itulah tujuannya. Ada masyru'iyyati, maksudnya perkara tu boleh buat. Tapi Tuhan tak beritahu, suruh buat. Bermakna perkara tersebut adalah perkara yang dilarang. Itu tujuan syarat. Okey. Ini disebutkan Imam Syatibi. Saya beri contoh. Contohnya adalah zakat kepada sayur-sayuran. Dan buah-buahan lah. Sayur-sayuran dan buah-buahan biasa. Jadi sepatutnya kita tahu bahawa perlulah kan. Daripada maknanya kita maksud zakat lah. Dia jual buah seperti benda lain kan. Jual kambing, lembu dan sebagainya, ternakan itu kena zakat. Adapun sayur tak kena. Bagaimana tu?
Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala bertujuan tidak mahu buat kepada perkara tersebut. Maksudnya tujuan Allah Subhanahu Wa Taala senyap itu maksudnya tak buat, memang tak buat. Maka siapa yang buat perkara itu ziyadatun fid din, membuatkan bahasa zakat kepada sayur-sayuran itu adalah satu tambahan dalam agama, dia panggil bid'ah. Ini disebutkan oleh Imam Syatibi berkenaan dengan masalah bid'ah, disebut dalam I'tisam, sebut begitu panjang. Ziyadatun fid din, perkara. Oleh itu kalau kita belajar maqasid ini, kita boleh kenal itu bid'ah ke tak bid'ah. Kan? Bukannya kita belajar maqasid kita tak tahu apa saja ya. Tapi dengan maqasid dah kita memahami bahawa di situlah adanya yang dikatakan bid'ah, yang disyaratkan dan juga yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita buat apa yang disyariatkan, tinggalkan apa yang dikatakan bid'ah. Itu contoh saya sebut tadi adalah contoh yang dia sebut Imam Syatibi. Nanti adalah perbahasan terpanjang lain. Perbahasan ulama lain mengatakan perkara tersebut ada. Masalah fiqh zakah ataupun ada. Tapi tak kisah, saya sebut nak beri contoh kita boleh faham. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak beritahu bahawa kena bayar kena bayar zakat terhadap sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Jadi bermaksudnya tujuannya adalah kita memang tidak buat kepada dia. Memang tak nak dari zakat kepada sayur-sayuran dan juga buah-buahan itu sendiri. Okey. Itu kita kena fahamlah. Kita kena faham setakat itu. Kemudian kita katakan bahawa dalam syarak ini kan, dalam ta'lil ini dia ada beberapa perkara. Kita biasa sebut maslahah. Bila kita sebut ta'lil bihikmah, apa sebut kita ta'lil dengan jalbul maslahah, mengambil maslahah, meninggalkan segala bentuk kerosakan, mengangkat segala bentuk keburukan ini, maka di situ dia panggil, kita biasa sebut maslahatun mu'tabarah, maslahatun mursalah, maslahatun mulghah. Apa dia maslahatun mu'tabarah, mursalah, mulghah ni? Saya ringkaskan. Maslahatun mu'tabarah ini adalah satu maslahah, satu manfaat yang disebut oleh syarak, diiktibarkan oleh syarak, maksudnya disebut oleh syarak. Dalam Quran ke dalam hadis disebutkan. Kan? Macam-macam lah. Aqimus salata li zikri. Dirikan salat untuk mengingat aku. Kan? Jadi Allah Subhanahu sebut sebagai maslahah. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Kan? Jadi iktibar bahawa halal itu adalah jual beli, haram itu adalah riba. Jadi dia maka yang ditinggalkan itu, yang ditinggalkan apa maksudnya riba itu diharamkan, maka dia panggil munasabah maslahatun mulghah, dinafikan oleh syarak. So apa ada orang kata baguslah ada riba dapat duit kan, tapi Tuhan menafikannya, maka dia panggil maslahatun mulghah. Maksud dinafikan oleh syarak, oleh syarak, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun maslahatun mursalah ini, itu satu maslahah, manfaatlah kita katakan, yang tidak disebut dalam Quran, tidak dinafikan oleh syarak. Tak disebut dalam Quran, dalam hadis, dan tidak dinafikan. Dan antara kedua-dua. Tapi dia ada maslahah. Seperti apa yang berlaku pada zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar buat dawawin, buat kalender kumpul Quran, kumpul hadis. Zaman Nabi mana ada hadis, Nabi kata la taktubu anni ghairal Quran, jangan kamu tulis selain daripada Al-Quran. Ghairal Quran anni ghairal, selain daripada Al-Quran. Wa man qara anni ghairal Quran falyamhu, siapa yang tulis daripada aku selain daripada Al-Quran, maka tak dihapuskan. Maksudnya kita nak hapuskan hadis Nabi SAW walaupun Nabi sebut ni. Kan? Jadi dia panggil maslahatul mursalah, supaya benda itu kekal pada kita. Jadi ini dia masalah yang patut kita kena faham, dan inilah tahlil yang kita akan bincang pada masa akan, dan kita akan kembali kepada perkara-perkara ini untuk kita memahami konsep-konsep yang akan kita bincangkan pada masa akan datang, insya-Allah. Jadi kesimpulannya, tahlil ini adalah alasan. Sama ada tahlil itu dengan cara sifat, ilah itu sendiri, kita panggil ilah, ataupun dipanggil sebagai hikmah. Kan? Jadi ilah, hikmah itu berbeza. Ilah itu perkara yang tetap. Hikmah itu biasanya tidak tetap. Dia berubah mengikut orang tu, keadaan dan sebagainya. Dan lebih besar daripada itu, maqsid. Maqsid ini termasuklah hikmah, termasuklah ilah, dia lebih besar. Dan dipanggil taklil juga, alasan ini dipanggil taqsid. Sama ada dengan hikmah, mengambil maslahah. Dan kita sebut cara-cara bagaimana untuk mengenal pasti maqasid. Yang pertama, istiqra'.
Kita kenal secara istiqra', mengumpul semua dalil, kita mengumpul semua elak, maka kita jadikan satu maksud. Jadi ini dia maqasid. Kemudian dengan cara hanya kita melihat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kata itulah perintah, maka itulah kebaikan. Bila Allah Subhanahu Wa Taala melihat segala bentuk keburukan, melarang, maka itulah segala bentuk keburukan. Jadi dengan hanya melihat kepada perintah dan juga larangan itu sendiri. Kemudian kita lihat kepada ucapan-ucapan syarak, baik buruk, beri pahala, dia berikan seksa dan sebagainya, maka itu melihatlah kebaikan. Kalau syurga maksudnya dia adalah kebaikan, kalau neraka itu keburukan. Jadi dan seterusnya apa yang disenyapkan oleh syarak, syarak senyap, maka ada tujuan dia. Itu tujuan tidak mahu hukum tersebut itu ada, walaupun tidak disebutkan oleh syarak. Dan yang terakhir sekali, maslahat itu kembali kepada sama ada diiktibar oleh syarak yang disebut dalam Quran dan juga hadis, sama ada dinafikan oleh syarak, tidak dinafi betul oleh Quran, oleh hadis-hadis Nabi SAW dan seterusnya, tidak dinafikan, tidak diiktibar, tak ada dalam Quran dan hadis. Tapi perkara itu adalah maslahat, maka perkara ini yang diperbincangkan oleh para ulama dan akan kita perbincangkan masa akan datang. Jadi setakat itu dulu pada hari ini. InsyaAllah kita sambung pada masa akan datang. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.